Baik, menurut laporan MIDF Amanah Investment Bank bertajuk Determining Winners and Losers of Targeted Subsidies Measures mendapati sentimen pasaran pengguna terus melemah walaupun terdapat pengukuhan dalam pasaran pekerjaan dengan pertumbuhan pekerjaan yang stabil dan kadar pengangguran yang lebih rendah pada 3.3%. Tidak mengambil kira tahun 2021, Bank Negara Malaysia BNM MOF menjangkakan inflasi untuk meningkat sebanyak 2.0 hingga 3.5%, menjadikannya antara yang paling besar untuk tahun ini. Dan menurut MIDF, faktor utama yang mendorong julat ini dalam ramalan CPI 2024 adalah disebabkan mekanisme subsidi bahan api bersasar yang akan dilaksanakan nanti. Untuk bantu kita memahami mengenai topik kita pada kali ini, sudah bersedia dalam talian adalah pakar ekonomi MIDF Research, Muhammad Zafri Zulkifli. Saya nak ucapkan terima kasih Zafri kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, apakah pandangan MIDF mengenai unjuran inflasi oleh BNM untuk tahun 2024? Terima kasih Nina. Berdasarkan rujukan MIDF, kita melihat annual report Bank Negara sejak tahun 2006 hingga kini. Bank Negara akan mengeluarkan satu unjuran mengenai inflasi dengan satu julat yang saiz julatnya adalah di antara 0.5 ke 1%. Namun untuk unjuran inflasi 2024 adalah paling terbesar, iaitu pada lingkungan 1.5%. Dan pada tahun 2021 juga Bank Negara mengunjurkan kadar inflasi berada pada julat 1.5%. Jadi ada 2 tahun, 2021 dan 2024. Nah, seperti kita tahu, 2021 terkait dengan faktor kadar vaksinasi negara yang masih agak rendah, penuntupan containment measure yang dikenakan untuk mengurangkan COVID-19 dan juga kesan daripada global supply chain disruption. Ini yang memberikan antara faktor-faktor yang memberikan kesan kepada inflasi, dan ini telah menyebabkan unjuran Bank Negara itu agak melebar ke 1.5%. Namun untuk tahun 2024, berdasarkan laporan Bank Negara, faktor luaran dan juga kesan ringgit dan juga pelarasan utility rate yang baru mempunyai kesan yang minima terhadap inflasi. Apa yang menyebabkan pelebaran julat ini adalah faktor mekanisme bahan api ini, yang mana hingga kini kita belum tahu apakah apakah bentuk targeted subsidi yang akan dikenakan dan apakah mekanisme harga bahan api yang akan dibuat selepas bulan 6 ini. Dan apakah antara senario-senario mekanisme harga minyak petrol subsidi bersasar sekiranya dilaksanakan nanti? Baik, MIDF mengambil unjuran Bank Negara dan MOF, iaitu 2% ke 3.5% sebagai panduan. MIDF membayangkan 3 senario. Senario 1 adalah harga minyak kekal pada harga sekarang, iaitu RON95 pada RM2.05, diesel pada RM2.15. Kenapa kekal? Kita berpandangan kerajaan mungkin memerlukan lebih banyak masa untuk menerangkan kepada rakyat dan juga peniaga-peniaga bagaimana sistem ini akan dilaksanakan, dan untuk menyediakan mekanisme yang lebih baik, khususnya adalah dari segi bentuk bantuan subsidi bersasar. Jadi ini faktor yang kita rasa kerajaan mungkin akan mengambil satu langkah, kekalkan dulu dan kita akan laksana pada tahun hadapan. Itu senario 1. Senario kedua, kita menjangkakan kerajaan akan menaikkan secara berperingkat, iaitu 5 sen setiap bulan mulai bulan 6. Jadi bulan 6 RM2.10, RM2.15 hinggalah RM2.40 pada hujung tahun ini, iaitu pada Disember tahun 2024. Kenapa RM2.40? Berdasarkan harga selepas 2010, harga paling tinggi yang rakyat Malaysia pernah bayar adalah RM2.38 pada November 2017. Jadi kami berfikir kerajaan mungkin akan mengenakan harga yang RM2.40, itu sedikit tinggi berbanding dengan harga yang sebelum ini. Jadi kalau dengan
peningkatan secara berperingkat ini, kita akan menyaksikan kadar inflasi akan average pada 3.2%, iaitu masih berada dalam julat jangkaan kerajaan, iaitu antara 2 ke 3.5%. Dan ini akan kesan kepada bulan-bulan itu taklah seteruk mana pada senario 3 yang akan saya ceritakan selepas ini. Baik, untuk senario ketiga, kita mengandaikan harga RON95 akan berada pada harga pasaran, iaitu mengikut prestasi RON97 dan juga Brent oil, harga minyak dunia pada bulan 6 ini. Jadi, harga minyak RON95 akan berada pada kadar RM2.84 hingga ke RM3.38 dalam masa 6 bulan ini. Sekiranya kerajaan mengambil langkah ini, senario 3 ini, kita bakal menyaksikan purata inflasi negara akan mencecah 4.6%, iaitu lebih daripada julat yang disasarkan, itu 35% paling tinggi. Jadi ini kita fikir senario yang mungkin, tapi saya berpandangan kerajaan tidak akan mengambil senario ini kerana dia telah melanggar julat yang telah ditetapkan, dan ini akan memberikan kesan yang sangat besar kepada isi rumah, khususnya dari golongan B40, M40 dan juga aktiviti ekonomi negara akibat kenaikan harga barang yang sangat mendadak. Ini adalah jangkaan terhadap senario-senario mekanisme subsidi minyak petrol yang dijangka untuk dilaksanakan pada tahun ini, dan adakah peningkatan subsidi ataupun peningkatan inflasi akibat subsidi bersasar ini akan memberi kesan kepada permintaan domestik? Baik, pada pandangan kami, Bank Negara dan juga Kerajaan Pusat telah menetapkan 2 ke 3.5% inflasi. Ada sebab kenapa ditetapkan maksimum pada 3.5%. Iaitu untuk memastikan real wage growth ataupun gaji sebenar rakyat kekal tumbuh pada kadar yang positif. Nominal wage growth yang selalu direkodkan adalah antara 5 ke 6%. Jadi sekiranya inflasi cecah ke 4% sekalipun, pertumbuhan gaji sebenar ataupun real wage growth rakyat Malaysia akan tetap merekodkan pada kadar positif. Dan ini penting untuk memastikan kekuatan dan ketahanan permintaan domestik dan kuasa beli rakyat. Sudah tentu kalau inflasi itu lebih rendah dan dia lebih baik untuk kuasa membeli dan juga aktiviti ekonomi. Jadi sebab itu saya fikir untuk senario ketiga, iaitu untuk RON95 berada pada kadar harga minyak market ataupun harga pasaran adalah sangat tidak mustahil, sangat mustahil. Akibat ini sebab ia akan mengganggu kepada prestasi ekonomi negara dan juga kuasa beli rakyat dan secara umumnya aktiviti ekonomi domestik negara. Dan bagaimana pula dengan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia selepas ini dalam menghadapi potensi peningkatan inflasi? Adakah kadar hutang akan lagi meningkat? Pandangan Zafri. Dari sudut pengguna, tidak, khususnya kenaikan kadar inflasi ini akan memberikan kesan kepada purchasing power, dan ini akan memberikan kuasa beli itu agak terencat. Dan mengenai hutang, ini soal long term investment. Sama ada mood rakyat, mood pengguna sanggup untuk komit kepada long term investment, itu dia berkait dengan sentimen. Jadi berdasarkan sentimen yang sedia ada, kita melihat pada data yang dikeluarkan oleh MIR, consumer ataupun pengguna tidaklah seoptimistik seperti dulu. Ia kekal di bawah paras 100 poin. Jadi dengan sentimen tidak baik, saya fikir pengguna tidak akan mengambil langkah untuk komitmen yang jangka masa yang panjang dengan mengambil jalan berhutang. Dan bagaimana untuk kita memahami pengaruh mekanisme subsidi bersasar ini terhadap sektor-sektor industri yang tertentu kat Malaysia? Okay. Untuk sektor industri tertentu, of course seperti saya sebut tadi, untuk pengguna dia akan memberi kesan kepada sektor yang berdasarkan permintaan domestik, khususnya harga barang makanan, aktiviti runcit, restoran, ini akan memberikan kesan.
Mhm. Tapi mengenai pengangkutan, ya, kerajaan memperkenalkan sistem MyDiesel ataupun fleet card untuk beberapa syarikat yang terpilih ataupun mana-mana syarikat yang mempunyai yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Walaupun harga diesel akan diapung pada harga pasaran, namun syarikat-syarikat ataupun pengangkutan yang berdasarkan certain sektor ini akan kekal menikmati harga minyak RM2.15 dan juga mungkin mempunyai certain kota yang akan dinikmati. Jadi walaupun harga diesel itu meningkat, namun sektor-sektor pengangkutan uh, akan tetap terlindung dan of course dia akan memberikan kesan yang lebih minimal berbanding dengan kenaikan RON 95 sekiranya pada harga pasaran dan berbanding dengan pengguna. Dan apa impak yang mungkin timbul dan mempengaruhi indeks harga saham di Bursa Malaysia akibat peningkatan inflasi? Okey, dalam laporan ini, suatu kita namakan determining winners and losers of targeted subsidy measure. Ada sektor ataupun ada saham yang mempunyai advantage ataupun Mhm. yang menang daripada dasar ini. Ada juga yang terkesan. Yang Mhm. terkesan seperti yang umumnya adalah sektor pengguna, consumer sector. Namun ada juga sektor-sektor pengguna yang memperoleh nikmat seperti industri gula, yang mana kerajaan akan mengurangkan subsidi. Jadi dia akan meningkatkan harga jualan gula dan ini akan memberikan kesan kepada pemain-pemain industri gula. Untuk industri utility seperti tenaga dan juga air, seperti yang diumumkan pelarasan charge utility, electricity dan juga air yang diumumkan awal tahun, ini akan memberikan kesan positif kepada kaunter-kaunter yang berkaitan. Untuk sektor pengguna seperti kita umumkan tadi, sentimen pengguna yang lemah, peningkatan subsidi, peningkatan inflasi dan ini akan memberikan kesan kepada permintaan domestik dan dia akan memberikan kesan kepada saham-saham yang berkaitan dengan aktiviti domestik negara. Melihat impaknya kepada rakyat, pengguna, industri dan juga pasaran saham, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan lagi kesan negatif kepada pasaran pengguna? Uh, itu kita harus puji kepada kerajaan Mhm. dengan inisiatif pelaksanaan padu dan juga peningkatan bantuan STR. Saya Mhm. fikir ini akan meredakan kesan peningkatan inflasi khususnya pada golongan pendapatan rendah B40 dan juga M40 yang tersepit, khususnya di negeri-negeri yang maju seperti Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Johor, Sarawak, kerana cost of living dia lebih tinggi berbandingkan negeri lain. Jadi saya fikir dengan bantuan STR dan juga padu, namun kita belum tahu apakah mekanisme yang akan ditentukan khususnya in terms of the size, tapi saya yakin kerajaan telah mengambil kira faktor-faktor ini dan memberikan cash secara langsung dan ini akan memberikan keredaan buat pengguna-pengguna yang terkesan. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Muhammad Zafri Zulkifli merupakan pakar ekonomi MIDF Research kerana bantu kami faham bagaimanakah pelaksanaan subsidi bersasar terutama dalam komponen bahan api, minyak dan bantu kami memahami lebih mendalam bagaimana ini akan memberi kesan atau impak kepada pengguna, pihak industri termasuk juga dengan ekonomi negara. Sudah tentu perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.